Okay, selamat pagi semua kepada yang sudah masuk live. Diingatkan kepada semua peserta tolong mute mic anda untuk meneruskan sesi sebentar je. Baiklah. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Mida binti Hairul merupakan wakil daripada Persatuan Mahasiswa Fakulti Ekonomi dan Perniagaan iaitu program director untuk webinar session pada pagi ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kerana menyertai webinar pagi ini. Jadi hari ini kita ada Smart iaitu wakil daripada pelajar marketing. Dan Melvin, anda boleh teruskan? Okey, terima kasih Mida. Selamat pagi semua. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita punya speaker, Encik Zainal Bintaram, merupakan Ketua Bahagian Pembangunan Ekonomi di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak, kerana sudi bersama dengan kita untuk sesi webinar, sesi yang pertama pada pagi ini, dan juga kepada semua para peserta yang berminat untuk bersama dengan kita pada pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih juga dari Unimas, dari Politeknik Mukah dan juga dari universiti lain. Okey, pada pagi ini kita akan bersama dengan Encik Zainal Bintaram. Lepas ini saya akan serahkan kepada moderator kita iaitu Vanita untuk meneruskan program kita. Terima kasih. Terima kasih Melvin atas perkongsian tentang introduction untuk sesi kita pada pagi ini. Selamat pagi semua peserta yang sudi bersama kami pada pagi ini. Memperkenalkan topik pada pagi ini adalah mindset usahawan berjaya bersama Encik Zainal. Untuk pengetahuan semua, Encik Zainal merupakan seorang trainer dan juga coach bisnes dan beliau telah melatih seramai 3,000 usahawan dan telah membantu usahawan mikro untuk membangunkan perniagaan mereka sendiri. Beliau juga berpengalaman selama 8 tahun bersama usahawan mikro dan telah berkhidmat selama 25 tahun bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin meneruskan sesi kita pada pagi ini, di mana untuk pengetahuan semua, sesi perbincangan kali ini adalah mengenai mindset usahawan berjaya dan sesi ini didahului dengan sesi perbincangan dari Encik Zainal sendiri selama 1 jam dan diikuti dengan sesi soal jawab dari peserta kepada speaker kita pada pagi ini. Jadi kepada peserta yang ingin bertanyakan soalan anda, boleh tinggalkan soalan anda di bahagian chat room yang menggunakan aplikasi Zoom. Dan boleh bertanya terus kepada Encik Zainal kita di sesi 30 minit terakhir penghujung sesi ini. Kepada mereka yang sedang mengikuti kami di live Facebook, jangan risau, anda boleh meninggalkan soalan anda di ruang komen Facebook kami kita. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, Encik Zainal, adakah anda bersedia? Okey. Boleh. Okey, apa khabar Encik Zainal? Baik. Okey. Jadi Encik Zainal, pandangan Encik sendiri, apakah mindset atau pemikiran yang seseorang usahawan itu perlu ada jika mereka ingin berjaya? Silakan Encik Zainal. Okey. So saya boleh mula ya? Ya.
Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh? Boleh. Okey. Saya harap semua peserta dah masuk sebab once saya bercakap ni tak berhenti. Boleh. Mungkin susah sikit nak berhenti. Okey, masa pun kita cuma ada lebih kurang sejam. Tambahan masa setengah jam tu untuk soal jawab. Saya akan cuba. Okey, dan sebenarnya kalau kita cerita bab usahawan ni, 3 hari 3 malam tak habis. Minggu pun tak habis kan. Biasanya kalau dalam latihan mungkin kalau basic 3 hari lah lebih kurang. Okay. Dan pada pagi ini saya akan cuba bincang sikit tentang persediaan seorang usahawan lah lebih kurang. Maksudnya mindset usahawan berjaya. Apa sepatutnya mindset yang patut ada pada usahawan-usahawan kita untuk mereka berjaya dalam bisnes. Okey. Ramai daripada usahawan kita hari ini tidak bersedia untuk jadi usahawan. Okey, tak bersedia untuk jadi usahawan. Nanti kita akan bincangkan bagaimana. Okey. Sebagai permulaan, saya cerita sedikit tentang siapa saya lah. Alright, siapa saya. Nama saya Zainal bin Taram, seperti diceritakan oleh Nita tadi. Terima kasih Nita. Terima kasih Puan Jen, Melvin, Midah. Okay, terima kasih Unimas sebab sudi mengundang saya ke sesi Lumina hari ini. Saya dilahirkan di sebuah kampung lah di Nun di hujung Borneo, di hampir-hampir kilometer 1 Pen Borneo. Itu tempat saya. Saya dilahirkan di kampung Sebat Sematan. Saya harap ramai dah pergi ke tempat tu lah. Alright. Jadi saya dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga petani. Keluarga petani, keluarga pekebun, orang kampung. Okay. Pemikiran saya pun dulunya memang banyak kampung lah. Right? Dan walaupun saya dah duduk di bandar, tapi insyaAllah kampung masih di ingatan saya lah. Okay. Saya bersekolah di di SK Sebat, okay, di Sematan, dan melanjutkan pelajaran di SMK Lundu, SMK Sematan, kemudian Kolej Abdillah. Saya belajar kemudian di UM dan akhirnya saya terperangkap di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Terperangkap di Jabatan Kebajikan Masyarakat sehingga sekarang. Okay. Sebenarnya sejak daripada kecil saya ni merupakan orang yang susah, orang susah, keluarga susah. Okay. Bukan daripada keluarga usahawan, bukan daripada keluarga businessman yang besar, tidak. Hanya keluarga petani, biasa hidup susah. Saya sendiri pernah kerja menoreh getah, pernah kerja di rumah padi. Kalau di Semenanjung banyak banyak sawah kan, Sarawak banyak rumah, okey, dan sebagainya. Okey, di situ pengalaman membentuk siapa saya lah sebenarnya. Okey, dan memang susah kehidupan. Pada ketika itu duit 20 sen memang cukup bernilai. Cukup bernilai. Zaman tahun 70-an. Sekarang 20 sen tu kalau jumpa pun orang tak kutip. Okey. RM1 pun belum tentu orang kutip. Alright. Pengalaman cukup sukar. Dan saya pendekkan bahkan di peringkat universiti. Saya rindu juga dengan universiti. Di peringkat universiti saya pernah mengikat perut untuk makan, di mana cuma makan roti. Makan roti. Seketul roti. Saya pernah makan seketul roti tu untuk sehari. Okay. Berapa susahnya kehidupan. Sebab nak minta duit daripada mak bapak memang agak sukar. Tak ada duit. Okay. Dan saya percaya kalau di peringkat universiti pun ada setengah-setengah student begitu. Okay. Sebab saya pernah dapat laporan, tak ada masalah. Saya rasa mungkin ada. Okay. Sebab saya pernah mengalami.
Dan kalau cerita bab bisnes, okey, keluarga saya memang ada juga bisnes, tapi bisnes kecil. Daripada tahun 70-an tu, memang kedai runcit dah ada. Jual sayur, biasa. Okey. Jual jagung, biasa. Okey. Bahkan kerja balak pun saya ada. Kerja kayu balak pun saya ada. Macam-macam. Menoreh getah. Mak bapak saya tanam padi, tanam jagung, kemudian lada, semua ada. Semua dia rasa lah. Okay, betapa sukanya. Kedai runcit, kedai makan. Tak sampai ke mana pun. Okay. Begitulah kita punya kehidupan terlalu suka. Sebab saya rasakan ada di kalangan pelajar-pelajar kita pun daripada keluarga sebegitu. Saya percaya. Okay. Walaupun dunia dah maju, kalau kita nak compare pun kadang-kadang agak agak jauh perbezaan, tapi begitulah realitinya. Saya bawakan cerita itu sedikit. Dan saya dah berada di Jabatan Kebajikan Syarikat 25 tahun. 25 tahun. Apa yang saya dapat? Okey, apa yang saya dapat? Nanti saya ceritalah bila saya tanya bahagian soalan tu. Okey. Dan saya rasakan kalau kita nak ubah nasib kita, kalau kita nak ubah kehidupan kita, okey, kita kena buat sesuatu. Okey, sebab itulah penting tadi, sebelum nak jadi usahawan, kita punya mindset ni, kita punya minda kena ready dulu. Okey. Sebab ada orang bila tengok duit banyak terkejut. Terkejut pengsan. Ataupun bila tengok duit banyak terkejut lupa daratan. Susah kan? Okey. Kalau kita tengok hari ini kita banyak dimomokkan, kita banyak disajikan dengan cerita-cerita, drama-drama yang mana kalau kita buat bisnes susah. Cukup susah. Kalau kita jadi kaya, kita akan jadi orang yang sombong. Jadi orang yang bongkak. Okey. Dan kalau kita jadi kaya, memang kita akan jadi orang jahat. Itu yang selalu kita tengok kan. Minggu yang drama tiap-tiap malam macam ada. Okey, ada. Tapi tak kurang juga. Ada setengah sesi tu kan macam semalam saya tengok di TV Malaysia hari ini. Ada seorang usahawan, dia jual biskut je, dia dah boleh capai jualan ribuan ringgit sebulan. Okey, macam tu yang kita nak tengok lah. Right? Saya buka sedikit mukadimah begitu. Sebab kita nak tengok macam mana sebenarnya kita punya pandangan kita, perspektif kita terhadap keusahawanan ataupun berniaga. Nanti saya elaborate sikit lah. Okay, alright. Sebagai permulaan, berapa orang dah masuk ni? Nak juga saya tengok ni. Berapa orang Nita? Dah ramai? Ramai juga, dalam 52. 52 ya? Okey, baik. 52. Alhamdulillah. Syukurlah. Okey. Sebab once you miss sesi ni, adik-adik terutamanya, okey, pelajar-pelajar ataupun peserta sekalian mungkin akan miss benda yang cukup banyak. Okey, saya cuma share dalam tempoh sejam ni. Memang masa agak singkat, okey, agak singkat. Saya cuba bagi sedikit asas lah, kunci berkenaan dengan bisnes, dengan keusahawanan, dan saya lebih fokuskan kepada mindset dulu sebagai persediaan. Alright, okey. Sebagai permulaan, saya nak tanya dululah. Mungkin tak tahulah sebelum ni ada buat kajian ke tidak kan? Seperti dalam saya punya nota tu, boleh naik sikit lah ni. Bila tamat pengajian, adakah anda memilih untuk bekerja di sektor kerajaan, swasta ataupun berniaga? Okey, itu soalan pertama. Agak-agak lah, cuba bagi komen sikit. Saya nak kerja kerajaan, saya nak kerja swasta, ataupun kerajaan, swasta, ataupun sana bisnes, niaga. Cuba bagi komen sikit dalam chat. Nak kerja sendiri, Siong bagi tahu. Okey, good. Kerja swasta. Lagi? Swasta. Kerja kerajaan, kerja sendiri, ke niaga, swasta,
Business, okey. Swasta, Bercampur kerajaan, semua. swasta banyak swasta banyak. Tak ramai nak berniaga ni. Takut. Business. Kalau kita Belum ready tak ramai kot. tak business, mungkin sekadar di sini sajalah sesi kita ni. Kan? Tak ramai nak berniaga ni. Mungkin ada yang nak cari modal dulu untuk berniaga. 5 orang pun saya tengok ni. Kumpul modal dan berniaga. Okey. Aziza berniaga, okey. Berniaga. Alright. Lagi? Mana pergi yang lain? Kena tu sikit Kena aktif sikit. Freelance apa? Business juga businessman. Okey, tak apa. Businessman. Alright. Kita mempunyai persepsi yang berbeza tentang perniagaan dan bisnes ya. Okey. Bagi yang memilih untuk bekerja kerajaan, untuk bekerja swasta, kenapa anda pilih kerja tu Dan kenapa anda rasakan bahawa berniaga itu bukan satu pilihan yang bijak? Cuba komen sikit. Agak-agak lah. Pada pandangan adik-adik, tuan-tuan, puan-puan sekarang ni, kenapa rasakan bahawa nak bisnes tu bukan satu pilihan yang bijak? Kerajaan lebih sustainable. Okey, Melvin cakap. Okey, tak apa. Okey, kerajaan risiko tinggi. Mana satu risiko tinggi? Bisnes, okey. Risiko, banyak hutang kalau berniaga, puyuh. Best. Okey, lagi. Saya nak tengok. Mungkin sebab takut, okey. Income stable, swasta, okey. Ilmu bisnes masih kurang, okey. Takut customer lari. Okey, belum cukup pengalaman. Alright, lagi. Belum cukup pengalaman. Okey, nak tahu nak bisnes apa. Tak ada modal. Tak ada modal. Okey. Masih lemah. Alright. Tak ada modal. Okey, tak apa. Alright, takut hilang duit. Itu asus ni. Sama ni. Takut hilang duit. Kalau bisnes nak amal duit, bukan hilang duit. Okey. Boleh faham saya punya cakapan semua boleh faham Boleh. Right? Boleh. Kadang-kadang saya campur sikit bahasa Sarawak. Kalau Unimas boleh faham lah kan. Okey. Alright. Sebenarnya kalau tuan-tuan merasakan bahawa kerja kerajaan itu adalah satu pilihan kerjaya yang sangat baik, sangat stabil dan menjamin masa depan tuan-tuan puan-puan. Okey. Sebenarnya ada betul dan ada tidak. Okey. Saya dah 25 tahun berada di sektor kerajaan. Okey. 25 tahun dan saya pergi ke tahap timbalan pengarah. Pengarah tak lagi lah. Jangan berebut jawatan pengarah. Timbalan pengarah. Okay. Dan saya terpaksa lepaskan jawatan sebagai timbalan pengarah. Bagi saya lebih dekat dengan usahawan. Saya lepaskan jawatan. Okay. Dan 25 tahun bekerja, apa yang saya dapat adalah gaji saya sebulan 8,000 lebih kurang. 8,000 Ni cerita betul lah, bukan cerita bohong. 8,000. Sedangkan usahawan di luar sana yang jual air tebu dekat dari Sempadi tu, dia boleh dapat 15,000 sebulan. Jual air tebu. Okey tuan-tuan puan. Jauh sangat beza kan? Sekali ganda. Saya dapat 8,000, dia dapat 15,000. Okey. Ada usahawan kita, dia jual berbentuk runcit lah. Dia jual sayur-sayur, okey, ada garam apa sedikit kan, lebih kurang. Dia dapat 340,000 setahun, iaitu 32,000 sebulan. Banyak kan? Banyaklah bagi saya, banyaklah ya. Okay. Kemudian ada seorang usahawan tu, nama dia Hashimah. Dia pun usahawan berjaya. Dalam setahun dia boleh buat hampir 1 juta setahun. Iaitu dalam sebulan lebih kurang 82,000. Nah, kita 82,000 setahun. Dia buat sebulan. Kan? Mana best? Kerja kerajaan ke niaga? Agak-agak lah. Kan? Okay. Ada usahawan di luar sana, OKU, okay, jamu mall,
Muhammad Khairul di Semenanjung Malaysia. Dia buat jamu mall e-commerce lah. Alright. Dia dapat 1.6 juta tahun lepas. 1.6 juta. Okay. Wow. Ada orang dia jual baju kurung saja. Dia jual baju kurung saja, dia dapat 24 juta setahun. Banyak tak banyak? Banyak kan? Banyak. Tengok. Global. Okey. Dan ada juga usahawan yang dia cuma jual popcorn. Popcorn, dia tak jual lain, dia jual popcorn pun boleh dapat jutaan ringgit setahun. Ya. Okey. Jadi itulah maksudnya kalau kita berniaga. Tapi kalau kita kerja kerajaan dengan 8,000 sebulan, okey, 10,000 sebulan, kadang-kadang personal loan nak bayar, rumah nak bayar, kereta nak bayar, anak nak kena bagi sekolah, nak perlu bayar yuran dan sebagainya kan. Di situ kita akan terfikir balik, cukup tak duit aku? 8,000 sebulan, nasib baik tinggal 1,000 sebulan. Kalau tak, tinggal RM100 sebulan. Okey, nampak kan? Right. Jadi sebenarnya kalau tuan-tuan nak kerja kerajaan, okey, saya tak kisah. Nak kerja swasta tak kisah. Okey. Tapi percayalah bahawa 90% daripada rezeki itu, 9/10 adalah daripada perniagaan. Banyak rezeki itu datang daripada perniagaan, bukan datang daripada kerja kerajaan. Okey, saya masih lagi kerja kerajaan. Sikit hari lagi insya-Allah lah. Okey. Tuan-tuan puan-puan, kalau kita ada impian yang besar, kita tak dapat duduk kerja kerajaan. Melainkan tuan-tuan puan-puan berada pada skil juta ataupun gaji melebihi 10,000 ke atas. Itu insya-Allah. Kalau kita masuk kerja sekalipun, sekarang ni saya tak berapa ingat lah, gaji-gaji ni saya kadang-kadang malas nak tengok. Rasanya dalam 1,000 lebih 1,008 lebih kurang kan. Rasa tak banyak 1,004. Dulu saya masuk kerja baru 1,100. Dululah. Alright. Okay, alright. Jadi itu sedikit sedikit. Jadi fikir-fikirkan. Kalau adik-adik nak kerja kerajaan, mungkin setkan masa tertentu untuk adik-adik kerja kerajaan. Lepas tu cuba cari bidang bisnes. Kalau itu saya tak paksa, saya tak paksa. Alright? Okay. Kalau adik-adik tak ada ilmu bisnes, insya-Allah boleh belajar. Adik-adik berada di platform yang betul. Di bilik yang betul. Zoomina yang betul. Siapa rasa dia salah bilik, boleh lep lah. Boleh lep. Okay? Nak bina keyakinan, insya-Allah kita akan buat. Boleh try pergi Sipu Buds untuk buat bisnes. Best stock dia. Okay. Tak apa. Banyak di luar. Okay. Okay, next. Okay. Next. Mungkin sebab tadi ada ramai di kalangan peserta beritahu, okay, takut, tak tahu apa nak niaga. Okay. Mungkin ada yang tak minat. Okay. Tapi dia masuk juga program ni. Paksakan sukarela program ni? Sukarela kot. Anita, Melvin, sukarela kan? Okay, alright, minat. Okay, saya cakap minat. Okay, good. Okay. Kemudian ada yang tak yakin. Okay. Berniaga tak ada masa depan. Ni bahaya sikit. Berniaga tak ada masa depan, baik tak payah niaga lah. Okay. Bagi yang dah niaga pula, okay, dan bagi yang dah buat bisnes, mungkin akan terfikir balik. Bisnes aku ni boleh buat duit banyak tak? Bisnes aku ni boleh berkembang ke tidak? Okay. Ataupun aku berada pada bisnes yang betul ke tidak? Persoalan-persoalan tu pasti banyak timbul di kalangan usahawan kita. Terutamanya usahawan yang dah lama, dah 3 tahun, 10 tahun dalam bisnes, tapi tak pergi mana. Sangkut, stuck. Okay? Gitu kan? Dan ada setengah yang lebih tahu, teruk lagi,
dah bertahun dalam bisnes tapi dia tak tahu banyak mana dia punya sale, banyak mana dia punya untung, kan? Gitu banyak situasi begitu berlaku dan tak tahu macam mana nak berkembang, right? Bagi yang dah niaga lah. Ada di kalangan tuan-tuan perempuan di sini yang dah niaga, start niaga? Cuba share sikit, kali ada. Okey, Cik Kamelia dah niaga. Bisnes apa kalau boleh? Kenny, Asus belum. Siapa Asus ni? Okey, Brenda dah. Ramai dah ni. That's good lah. Okey. Lagi? Ada. Dropship. Okey, good. Okey, belum. Okey, tak apa. Yang belum tak apa. Yang dah start, okey, carry on, proceed. Alright. Okey, part time. Tak apa. Tolong mak jual ikan masin, Salina, bagus. Okey. Saya berniaga stoki. Okey, good. Cantik. Alright. Tu semua yang baguslah. Okey. Kita kena mulakan sesuatu kalau kita nak berniaga. Beberapa tahun yang lepas, kalau tak silap saya tahun lepas ke tahun yang satu lagi, saya tak berapa ingat. Saya duduk dalam satu bengkel untuk mewujudkan program penyelarasan program keusahawanan di Sarawak. Saya duduk dalam tu, kemudian saya terdengar seorang bercakap, ni bapak. Dia bising anak dia cakap anak dia tak nak kerja kerajaan. Dia engineer. Tak nak kerja kerajaan, dia cost engineering, dia graduate cost engineering. Kemudian dia cakap, aku bingunglah anak aku ni. Kenapa dia tak nak kerja jadi engineer? Kenapa dia tak nak kerja kerajaan? Kenapa dia tak nak kerja swasta? Okey. Saya tanya dia. Dia buat apa? Dia bisnes online. Jual apa? Jual pakaian. Kemudian berapa dapat sebulan? 3,000. 3,000 sebulan. Itu boleh buat banyak duit sebenarnya pada ketika itu. Kalau dia dapat guide yang betul, insya-Allah 3,000 jadi 30,000. Okey? Macam tu. Dan ramai di kalangan ibu bapa kita mengharapkan tak mustahil dapat 100,000 Cik Kamila. Betul? Betul. Alright. Kalau berbisnes betul lah. Kalau kerja kerajaan 1,000 susah dapat. Setahun boleh dapat lah kot. Okey. Kita punya parent biasanya beranggapan bahawa kerja yang steady itu adalah kerja kerajaan. Terjamin. Kita sebagai pelajar, terutamanya student universiti, kena fikir balik, kena ubah cara pemikiran kita, okey, kena tengok balik, kena renung balik diri kita, muhasabah diri, okey. Adakah betul aku nak kerja kerajaan? Okey. Kalau dulu ialah. Dulu waktu saya belajar dulu tahun 90-an, okey, 90-an tak ada program keusahawanan ni. Langsung tak ada. Tapi pernah jual lah. Jual waktu pesta convocation, jual roti john. Laku. Sonok dapat duit. Okey, Unimas lagi banyak peluang kan. Sekarang apatah lagi zaman digital ni, online semua kan. Okey, banyak. Berapa dah? Sekejap ni. Masa berlalu. Alright. Ni baru berapa muka surat ni? Muka surat kedua. Okey. Terutamanya ibu bapa kita kalau yang bukan daripada kalangan peniaga. Dia punya mindset akan beritahu kita, bila kau belajar, habis belajar kau kerja kerajaan. Kan? Saingan cukup banyak sekarang ni kalau kerja kerajaan. Dulu iklan satu kerja pun berderet. Kerja sementara je pun. Okay. Jadi tak ada satu jaminan. Okay. Kalau kita kerja kerajaan. Okay. Takut nak bisnes dan sebagainya. Biasalah mindset kita. Okay. Kita gerak sikit lagi ya. Benar. Okay, Kai. Okay, setuju. Alright. Sebenarnya, tuan-tuan perempuan, kita ni dilahirkan, okay, mempunyai tujuan yang sangat besar. Sangat besar. Saya baca quote daripada Profesor Hamka ni. If you live just for the sake of living, the pigs in the jungle also live. Okay. Babi di hutan pun dia hidup kan. Okay. Menyondol sana sini je. If you work
just for the sake of working, the monkeys in the jungle also work. Okay, maksudnya kalau you sekadar nak bekerja, kera di hutan pun bekerja. Saya tak nak jadi babi, saya tak nak jadi monyet. Okay, kita ada tujuan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Kita nak bantu orang lain. Saya punya misi memang insyaAllah, saya nak bantu usahawan-usahawan, terutamanya usahawan mikro, untuk bergerak ke depan, untuk berjaya dalam bisnes. Untuk berjaya dalam bisnes, dapat bisnes, dapat jadikan bisnes sebagai satu ekonomi kepada seseorang ataupun sesuatu keluarga itu. The more you give, the more you will get. Biasa kita dengar kan? Dia macam ni Contoh, saya bagi contoh. Kalau kita berniaga, kita berniaga dengan harapan untuk jual. Jual. Macam saya jual madu contohnya. Jual madu, jual. Ada orang tak nak beli. Ada orang nak beli kan. Itu dia hak sale. Jadi macam tu je lah. Orang minat beli, tak minat tak jadi beli dan sebagainya. Tapi kalau kita berhasrat dengan produk yang kita ada, bisnes yang kita ada, kita nak bantu orang, insya-Allah lagi banyak orang yang kita bantu, lagi banyak kita akan dapat pulangan. Bisnes kita akan jadi besar kalau kita dapat bantu lebih ramai orang. Jangan jadikan bisnes sebagai jual, tempat berjual, platform rezeki orang lihat, betul? Camellia, Cik Camellia ni dropship ke apa? Bisnes apa? Cuba share sikit, Camellia. Stokis, betul. Alright. Contohlah stokis kan. Katalah di bawah you, semua tahu kan stokis kan? Boleh faham kan stokis? Katalah ada 10 orang stokis di bawah you. Biasa dapat 1,000 je sebulan. Sekarang katalah you dah dapat sale banyak, you dah sampai satu tahap you rasa sale you selesa. Kalau you tak bantu you punya agent, you akan stuck di situ. Tapi kalau hasrat you nak bantu agent pula, yang ada 10 orang contohnya, katalah you tengok kehidupan dia susah, aku nak bantu aku punya agent ni. You tolong dia akan dapat buat sale yang banyak. Secara relatifnya, ataupun secara dia akan pergi kepada you juga sebagai founder, sebagai orang yang mengusahakan sesuatu bisnes atau produk tu. Dia jual, dia dapat, kemudian bila dia jual, kamu akan dapat juga income yang bertambah-tambah. Boleh faham kan? Kalau faham cakap yes, kalau tak faham cakap no. Cakap takut mana? Yes. Faham. Betul. Alright. Ni saya cuba affiliate. Affiliate pun satu cara jugalah. Good. Rodney ada, Cheng ada. Bagus. Dalam belajar, tuan-tuan puan-puan, jangan takut jangan takut. Masa kita belajar, kita kena banyak energi. Dalam bisnes pun sama. Energi cukup tinggi kalau kita nak maju jangan takut. Kalau kita duduk senyap je, tak apalah, orang faham tak faham kita tak tahu kan. Itu di antaranya. Kalau saya nak bantu lebih ramai usahawan, untuk majukan diri dalam bisnes dia orang, untuk untuk mengangkat dia punya bisnes biar dia dapat bina bisnes yang berjaya. Melalui latihan dan juga bimbingan lah, coaching Alright? Tuan-tuan puan-puan. Saya cuba share sedikit-sedikit tentang kunci-kunci kejayaan. Alright. So next ada 4 perkara penting yang kita perlu ambil tahu kalau kita nak masuk dalam dunia bisnes. Pertama sekali adalah knowledge, ilmu pengetahuan. Kita kena dapatkan. Tadi yang cakap tak ada ilmu, takut nak buat bisnes. Di sini lah tempatnya.
Knowledge tu cari kan. Banyak sangat knowledge sekarang ni. Kat YouTube ada, kat Facebook ada. Tapi hati-hati sikit lah. Takut tercedok ilmu yang pelik-pelik, susah juga kan. Okay, cari business ilmu yang betul untuk bisnes kita. Right? Boleh kan? Okay. Yang kedua adalah coach, guru ataupun setengah panggil mentor. Ini tempat orang Robert Kiyosaki. Okay, good. Alright. Coaching yang betul sangat penting. Okay, good. Betul. Saya ni coaching saya based dengan situasi sebenar, situasi sebenar, dan saya sesuaikan dengan usahawan yang ada. Okay, kalau kita di Jabatan Kebajikan contohnya, dia orang ni kebanyakannya bukan yang berpendidikan tinggi ya. Ada setengahnya membaca pun tak tahu, menulis pun tak tahu. Saya tak sangat guna approach akademik ya. Bukan ya. Kalau kita guna approach akademik, susah sikit bisnes kita. Banyak-banyak teori dan banyak falsafah dalam bisnes. Kadang-kadang tak guna tuan-tuan perempuan. Tak guna dalam dunia sebenar. Okay? Untuk jadi businessman, businesswoman, untuk jadi usahawan yang berjaya, kita tak semestinya pandai dalam pendidikan. Okay? Orang yang tak ada pendidikan, sekolah rendah pun tak ada, boleh pergi jauh. InsyaAllah. Tapi kena ada guide yang betul lah. Right? Okay. Dan yang ketiga adalah tindakan. Kalau kita tahu banyak sekalipun, coach dah bagi tahu ini, bagi itu kan, bagi tunjuk jalan dan sebagainya, you tak buat, tak jadi juga. Kena bertindak. Okay? Dan yang seterusnya adalah strategi. Kalau nak buat marketing macam mana? Kalau nak start business macam mana? Kan? Kalau nak dapatkan banyak customer macam mana? Kan? Kena ada strategi. Kena ada cara yang betul. Otherwise kita akan membazir duit. Jadilah cerita buat bisnes, okay, spend 10,000, 100,000, bisnes melingkup. Okay, maksudnya dia katalah 100,000, dia buat kedai makan, habis dalam masa 3 bulan 100,000, itu kita panggil sebagai yuran kebodohan. Yuran kebodohan berjual tanpa ilmu sangat salah. Okay, can read into books for marketing and pathway of business. Okay, cantik. Ni orang-orang yang banyak ilmu saya rasa ni. Camelia. Jurusan apa Camelia? Dia ambil apa? Business ke? Ekonomi. Okay. Orang ekonomi. Okay, alright. Good. Okay, tak apa. Melvin apa Melvin? Nita? Marketing. Okay, cantik. Marketing. Ni boleh buat duit banyak ni. Janganlah kerja kerajaan. Buat bisnes sendiri je. Tak apa. Alright. Okay. Di Unimas pun ada tu kan? Bantuan kan? Koperasi. Ada kan? Ada kan? Siapa boleh beritahu? Boleh Muka saya tak nampak dalam skrin. Mana muka saya? Muka yang lain pun tak nampak ni. Skrin saya je nampak. Kurangkan speed lah sikit, wanita. Okay. Alright. At least ada saya tengok. Aiman, Pang, ni Nur Suhaila ni malu ni. Aida malu, mana dia pergi dah. Amira, orang mana Amira? Amira, Mas Nanjong kan? Cheng, Claudia, mana dia orang pergi ni? Tutup pintu, Veronica. Okay, tak apalah. Alright, tak apalah. Asalkan masih dalam ni masih dalam sesi ni lah. Jangan pergi toilet dulu. Sabar. Alright. Okay, ini sedikit sebenarnya session ni sekadar mukadimah tuan-tuan perempuan. Alright. Okay. Biar kita terfikir sikit. Alright. Bisnes adalah satu perjalanan yang agak panjang. Okay. Ibarat satu maraton, bukannya 100 meter, 200 meter punya larian. Okay. Banyak laluan sukar yang perlu tuan-tuan tempuhi untuk jadi usahawan berjaya. Okay. Ibarat kita nak daki sebuah bukit. Sebuah bukit. Okay. Daripada satu poin ke satu poin. Dalam slide tu ada kan. Okay.
Di depan kita ada banyak rintangan. Nak seberang sungai ada buaya. Nak jalan ada bukit. Nak ada semak, ada duri, ada harimau. Ada guntur, ada petir. Okey. Banyak. Alright. Kalau kita tak ikut laluan yang betul, kita mungkin boleh sampai ke puncak. Tapi agak lambat. Itu satu. Yang kedua, silap-silap kita tersesat. Dan yang ketiga adalah silap-silap kita akan separuh jalan balik. Pun banyaklah possibility lain kan. Okey. Tapi apa yang terbaik adalah kita ada guidance. Kita dah ada orang yang dapat tunjuk jalan. Dia pernah mendaki sampai ke atas. Oh, dia sampai puncak. Dia sekarang, kau nak tak aku bawa kau naik ke atas? Orang bodoh saja cakap dia tak nak. Okay? Unless you tahulah kan. Orang bodoh saja yang cakap, tak apa, aku boleh try sendiri. Kan? Jadi macam ni. Jadi maksudnya, kita kena ada ilmu yang betul, kita kena ada coach yang betul untuk guide kita sampai kita, bisnes kita sukses. Sampai bisnes kita berjaya. Okay? Betul lah? Alright? Itulah lebih kurang. Saya singkatkan. Alright? Dan okay. Next adalah berkaitan dengan 3 perkara okay, yang perlu kita buat untuk kita capai result. Untuk kita capai apa yang kita harapkan. Okey. Sebenarnya ni kena ada training tuan-tuan puan-puan. Adik-adik. Dia kena ada training sebenarnya. Tapi dalam sesi Zoom ni mungkin kita agak sukar sikit nak buat. Okey. Mungkin nantilah lain masa mungkin. Kalau kita ada peluang kita share. Okey, pertama sekali adalah kita punya mindset ni. Mindset. Okey. Okey. Daripada mindset ni, kita akan tukarkan kepada perasaan kita. Kita dapat rasa. Mindset, rasa, kemudian baru kita bertindak. Baru dapat result. Okay. Maksud di sini, fikir tu kita kena bayangkan, kita kena dapatkan satu matlamat yang jelas untuk kita buat perubahan dalam hidup kita, untuk kita buat bisnes. Okay? Kita kena ada matlamat yang betul. Kita kena ada impian yang besar. Okay? Kita kena bayangkan betul-betul. Maksudnya di sini, contohlah, saya bagi contoh ya. Kita impikan bahawa satu masa kelak, okay, saya dapat bagi kebahagiaan kepada ibu bapa saya. Selama ni ibu bapa saya duduk dalam rumah yang sangat usang, tentunya kan. Okey, ataupun di rumah plan. Nak juga kalau aku dah belajar, aku buat bisnes, aku dapat hadiahkan sebuah rumah banglo kepada ibu bapa aku. Tentu kan? Jadi di kepala dia dah terpahat bahawa dia nak hadiahkan banglo kepada mak bapak dia, ibu bapa dia. Okey, di situlah yang akan membentuk perjalanan dia nanti dia nak capai. Instead of kita tak tahu apa nak kita capai, akhirnya kita buat bisnes sambil lewat. Okey. Ataupun kita bagi tahu aku nak bantu penduduk kampung aku yang mungkin selama ni diorang hidup miskin. Keluarga aku keluarga susah, selama ni aku nak derma RM1 pun susah. Dekat pelajar-pelajar yang miskin. Dekat keluarga miskin. Dekat masjid aku tak pernah sumbangkan walaupun 20 sen. Okey, walaupun RM1. Dekat sekolah apatah lagi. Tempat aku belajar dulu ramai pelajar susah termasuk aku, tapi tak pernah orang sumbang. Aku nak menyumbang. Kan? Kalau kita ada duit yang banyak, bisnes kita berjaya, duit kita banyak, semua ni boleh kita bagi begitu saja. Kalau kita tak ada duit, kita akan terfikir balik. Tengok duit, berapa aku nak bagi? RM20, RM30. Nak beli minyak lagi. Nak beli susu anak lagi. Kalau yang dah ada anak kan. Yuran anak lagi nak bayar. Kan? Tapi kalau kita dah bisnes kita berjaya,
duit kita banyak, kita main cabut je, tak kisah. Kan? Ambil je. RM50, RM100, RM500, RM1000, macam tu je. Tapi kalau kita tak ada duit, termasuk kita dengan kerajaan lah. Contoh kan, nak bagi, terfikir banyak kali. Kan? Jadi sekarang ni kita kena setkan. Ni kena ada latihan tuan-tuan. Dia panjang sikit. Tapi just saya ulas sikit-sikit lah. Boleh kan? Boleh faham tak? Takat ni boleh faham impian. Cuba komen sikit. Boleh. Cik Melia ni aktif betul. Okey, boleh Azhar, Ceng. Okey, bagus. Sukalah saya dengan student Unimas. Okey. Saya tahun lepas saya nak jadi student Unimas, nak ambil master. Lalas tak jadi. Okey. Alright. Okey, terima kasih. Alright. Terima kasih di atas komen. Alright. Kita ni, okey, otak kita ni kecil je tuan-tuan puan-puan, kecil macam ni. Siapa yang ada belajar kan? Ada bidang kedoktoran sendiri kan? Perubatan ada? Tak ada? Tak ada, tak mengaku dia. Kecil je tuan-tuan puan-puan, tapi kapasiti otak kita ni sangat-sangat tinggi. Gunakan sebaiknya okey. Daripada sini kita fikir, kita rasa melalui deria kita, okey, kita ada sixth sense, okey. Dan dapat kita bayangkan, dapat kita rasa, kita akan terjemahkan dalam tindakan. Saya letak situ past action, past result. Di manusia ni ada ramai jenis Dia ada ilmu. Tengok orang lain berjaya dalam bisnes, dia tengok je. Itu satu. Dia tengok je. Yang kedua, dia tengok bila dia ajak bisnes, dia cakap, tak apalah, nantilah kau jalan dulu. By the time orang tu dah capai 1 juta contohnya, dia masih lagi duduk sini. Macam mana kau capai 1 juta Contoh kan? Aku nak lah. Orang tu, bila dia masuk bisnes, orang tu dah berjuta-juta dapat. Contohlah. Right? Ini orang kedua. Ada orang yang ketiga. Orang ketiga ni, bila dia ajak dia tengok bisnes dia, orang tu ada bisnes yang baik, dia tengok, dia terus grab, dia terus buat. Orang ketiga ni paling tinggi possibility dia untuk berjaya, untuk sukses. Tuan-tuan puan-puan, salah satu cara yang terbaik untuk berjaya dalam bisnes adalah kita panggil apa panggil? Apa istilah? Saya lupa lah. Menipu. Bukan menipu, meniru. Kita ikut jejak orang yang dah berjaya dalam bisnes. Katalah orang ni dah buat 1 juta. Okey. Contoh macam Hashimah, dia buat 1 juta. Contoh kan? Tapi dia bidang spa lah. Dia buat 1 juta. Kalau anda berada di bidang spa, kena ikut dia. Apa yang dah buat untuk capai 1 juta? Okey? Right? Ataupun siapa dia? Muhammad Khairul. Okey? Ataupun yang apa ni? Mana-mana yang bidang sekalipun lah, tak kisah. Okey? Dia ikut contoh model siapa yang dah berjaya tu. Itu yang paling senang. Dia tiru je. Right? Itu yang paling senang lah. Okey, yang peniruan ni. Bukan salah tak salah untuk berjaya. Dan paling penting tuan-tuan puan-puan, akhirnya kita ada kuasa untuk membuat pilihan. Siapa yang tak datang ke Zoomina kali ni, panggil Zoomina Zoomina kali ini, dia itu adalah pilihan dia. Siapa yang datang Zoomina kali ini adalah pilihan dia. Kalau nak berjaya, tuan-tuan ada pilihan. Nak ikut Zoomina ke tidak? Bagi yang dah ikut, insyaAllah saya doakan tuan-tuan puan-puan berjaya. Alright? Okay, berjaya dalam bisnes insyaAllah. Okay. Dan okay, bila kita buat bisnes, yang paling penting kita ada kuasa untuk buat pilihan. Buat pilihan. Right? Sebab contohnya,
apa yang kita nak okey. Bila kita ada bisnes yang berjaya, okey, kita dapat buat pilihan. Oh, aku nak pergi Paris, ataupun aku nak pergi London, ataupun aku nak pergi Amsterdam, contoh kan. Kita ada buat pilihan. Kita ada kuasa untuk buat pilihan. Ataupun, oh, aku nak raya passion ni. Aku nak passion yang ni. Kan? Kalau kita, bisnes kita tak berjaya, okey, kita tak ke mana, susah nak buat pilihan. Ataupun, anak-anak dia dapat belajar, okey, oh, ni aku nak bagi anakku belajar di UiTM. Oh, aku nak bagi anakku belajar di Unimas. Ataupun aku nak bagi anakku belajar di Oxford University. Ataupun di mana kan. Okey. Gitu Jadi ada kuasa buat pilihan. Itu sangat-sangat penting. Kita semua ada kuasa untuk buat pilihan. Terpulang dengan kita lagi sama ada kita nak bertindak ke tidak bertindak. Okey? Alright. Okey. Boleh faham kan? Faham ke faham? Faham Boleh. Boleh. Okey, bagus. Alright. Mungkin apa boleh? Ke sebelah habis. Baru intro. Saya bagi apa ni? Pendekkan sikitlah. Right. Ciri-ciri orang yang berjaya versus orang yang apa ni? Gagal. Who is your biggest enemy? Dalam konsep kejayaan, sebenarnya siapa musuh kita yang paling utama? Okey, saya dah bagi jawapan situ. Awal-awal saya bagi jawapan. You are the worst enemy. You are the biggest enemy. Okay. It is your negative thoughts that hold you back. Nothing else. Okay. Maksudnya di sini, musuh utama untuk tuan-tuan perempuan berjaya, contohnya dalam bisnes, ni kepala otak kita sendiri ni. Kasar sikit lah, sorry. Kita punya pemikiran. Kita punya pemikiran ni, saya bagi rekod situ, kita ada lizard mind, lizard brain yang agak primitif, yang kadang-kadang menyebabkan kita jadi tersekat untuk buat sesuatu. Contohnya kita nak buat bisnes. Kita tengok member kita buat ribu-ribu sebulan. 5,000, 6,000, 7,000 sebulan, contoh kan. Tapi kita fikir, aku tak dapat lah. Aku daripada keluarga nelayan, mana boleh buat bisnes. Susah bisnes ni. Perlukan modal yang besar. Aku dah banyak tengok lah, ramai tak berjaya. 3 tahun, confirm lingkup bisnes. Kan? Ramai kita fikir macam tu. Ataupun kita rasa, kerja kerajaan lagi bagus lah. Lagi terjamin. Ni kalau kita buat bisnes ni, belum tentu lagi. Itu antara pemikiran-pemikiran kita berikan 20-30 bulan lagi sebelum saya sejuk. Okey, tak apa. Okey, saya singkatkan. Okey, begitulah ya. Jadi sekarang ni mindset kita kena ubah. Okey, untuk ready menerima keadaan dalam bisnes. Okey. Yang pertama, yang kedua, kita kena fokus. Kalau dalam bisnes, terutamanya yang baru nak start bisnes, kalau you buat dropship pakaian contohnya, pakaian, baju kurung, buatlah baju kurung dulu. Jangan nak merapu, nak buat ini juga, nak buat ini, nak buat itu, nak buat ni. Ataupun you jadi founder, buat kerepek, kerepek special Unimas contohnya. Kerepek, you tanam tanam tapioka, bandung, ubi kayu, you tanam ubi kayu. You juga cabut ubi kayu, you juga potong ubi kayu, you goreng ubi kayu. Kemudian akhirnya you juga yang jual ubi kayu. Kalau semua kita nak buat, memang agak sukar. Kalau you nak buat bisnes kerepek contohnya, carilah pembekal ubi kayu yang ada, cari harga yang steady contohnya. Jangan nak buat semua. Nanti nak COD pun you nak deliver market keluar Sarawak pergi Semenanjung pergi Sabah contohnya, you juga nak buat. Tak jadi Ataupun semua you nak buat bisnes nak conquer. Nak cepat kaya katakan, nak capai satu angka,
apa ni, jual krepek juga, jual kek juga, jual biskut juga, jual baju kurung juga, kemudian jual buah juga, jual buah sayur. Semua nak buat. Jadi kerja runcit. Susah jangan buat macam tu. Alright. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, komited. Orang yang berjaya, usahawan yang berjaya, dia akan buat sesuatu sungguh-sungguh. Okay. Dan dia akan buat sehingga habis. Orang yang tidak berjaya selalunya dia buat separuh jalan. Ada, saya tak letak gambar kartun tu. Dia satu manusia ni, dia gali, dia berhenti. Rupa-rupanya di sebelah tu je ada longgokan emas. Dia stop di situ, berhenti. Yang seorang ni, dia gali, pop, dia jumpa emas. Gitu kalau secara simpelnya lah. Alright. Kemudian seterusnya, kalau kita lihat emosi. Emosi kita ni banyak mempengaruhi tindakan dan tahap keuangan kita. Percaya tak percaya? Siapa cakap percaya? Orang yang putus cinta, orang Unimas. Ada yang bercinta-cinta ni kan? Biasalah. Saya pun dulu pernah melalui. Right? Putus cinta. Nanti result exam tak bagus. Kan? Okay. Sama juga dengan niaga. Kalau contohnya berlaku kematian dalam keluarga. Right? Katalah orang tersayang you meninggal dunia. You jadi murung. Ataupun sedih. Nak bergerak pun susah. Jalan pun tengok ke bawah je kan. Jadi nak buat bisnes pun tak jadi. Sama juga. Jadi biasa kalau you ada energi, kan, emosi you steady, energi you tinggi, hope meletup. Baru sebut sampai hujung. Tapi kalau you dalam keadaan kecewa, sedih, marah, jadi semua tak jadi. Bisnes akan melingkup silap-silap. Sale tak jadi. Okay. Kalau you berada pada situasi emosi yang tidak stabil. Jadi kena check betul-betul. Bila you buat bisnes, pastikan you sentiasa, saya tak dapat fokus dengan bisnes. Sebab distress lebih berapa tahun? 2 tahun. Okay, alright. Dah ada bisnes Kai? Ada bisnes dah? Ada. Okay, tak apa. InsyaAllah. Boleh belajar. InsyaAllah boleh belajar. Tak apa. Kawal kita punya emosi. Saya kalau dalam latihan di kelas dapat buatlah sikit cara kita nak kawal emosi. Kaunselor ada sini kan? Ada kaunselor? Maksud saya yang ambil jurusan kaunseling ada? Tak ada? You tak invite yang kaunselor? Ada. Ada kan? Orang kaunseling tahulah. Tapi jangan cakap tak serupa bikin lah. You bidang kaunseling, last you sendiri kena kaunseling. Tu susah juga kan. Berlaku tu. Bukan tak ada, berlaku. Alright. Jadi sangat hati-hati kalau you dalam bisnes, emosi you kena jaga betul. Right? Kena jaga betul lah. Dan seterusnya konsep kesyukuran. Banyak ni kalau nak explain ni. Bersyukur, sentiasa bersyukur lah. Itu yang penting. Saya tak payah elaborate rasa. Okay. Kesyukuran, syukur kita banyak nikmat yang kita ada. Itulah nikmat yang kita sentiasa syukur. Contohnya kita yang normal ni tak boleh tak boleh nak jana income daripada bisnes. Tetapi yang saya sebut tadi, Muhammad yang buat e-commerce tadi, tu seorang OKU tau. Dia cuma dapat gerakkan 2 ke 3 jari je. Dia guna WeChat. Tapi dia dapat jana jutaan ringgit setahun. Kita ni normal takkan tak dapat. Bukan nak banding-bandingkan, tidak. Tapi di situlah kita kena bersyukur. Kita ni semua cukup, semua lengkap. Sedangkan OKU yang cuma gerak 2 jari, orang terpaksa sorong wheelchair dia boleh buat. Kan? Kita kena tu sikit lah. Kita lebih bersyukur. Alright. Terusnya rendah diri. Okay, rendah diri. Jangan ego. Okay, jangan ego. Rendahkan kita punya ni. Kalau kita berjaya dalam bisnes sekalipun, bisnes kita pada tahap yang steady, sell kita steady, ego tu kena rendahkan. Okay. Sebab ego ni akan membunuh
kita punya keadaan. Rendahkan diri. Terutamanya yang dah ada pada satu zon, zon selesa, comfort zone. Those yang dah masuk ke dalam comfort zone ni, kalau dia dalam bisnes, bahaya sikit. Okay? Sebab dah ada kereta cantik kan, dah ada rumah besar, dah tak tahu nak buat apa, dah steady dah, duit ada sentiasa. Tiba-tiba satu cabaran datang, contohnya PKP ni, pop, bisnes melingkup. Jadi sentiasa rendah diri, sentiasa bersyukur, sentiasa bantu orang lain, dan sentiasa ada simpanan untuk kes-kes sebegini. Right? Dan satu lagi dalam konsep rendah diri ni, saya bawa satu cerita sikit yang kita sebut sebagai kita punya jiwa ni, kolam jiwa. Okay? Kita punya soul ni. Jadi contohlah, jika hari hujan, si A bawa cebok, gayung. Bahasa sini gayung. Apa bahasa Malaysia? Gayung lah. Okay. Satu bawa baldi. Seorang lagi bawa kolam PVC yang biru tu, yang besar tu kan. Satu lagi kolam renang dia tadahkan. Agak-agak siapa yang paling dapat banyak air hujan? Cuba share sikit. Saya bagi 4. Gayung, baldi, kolam PVC yang berapa saiz dia? 4 kaki kot. 4 kaki 3. Satu lagi kolam yang besar tu, 20 kaki. Siapa yang dapat banyak air kalau hujan? Tentulah yang kolam besar kan. Betul. Aida gayung. Aida. Gayung tu tahu tak apa Aida? Mana Aida ni? Yang paling banyak dapat adalah yang kolam besar tu lah. Right? Jadi sama juga. Kita sebagai usahawan kena ready. Okay? Untuk kita ada telaga besar. Kolam jiwa yang besar. Okay? Untuk kita menghadapi nanti tiba-tiba, okay, sebulan you dapat 100,000. Sebulan you dapat 1 juta contohnya. Kalau you tak ada ready di segi mindset you akan masuk hospital. Okay, masuk hospital. Jadi sebenarnya kolam ni, kalau kita tak cuci, kalau kita tak bersihkan, lama-kelamaan dia akan berkeladak. Berkelodak. Okay, dia akan jadi kotor, berlumut kan. Jadi kena sentiasa bersihkan jiwa kita. Okay, dan yang saya sebut tadi, bila dia berada pada tahap yang tinggi, tu ego pun tinggi. Jadi pertengahan, steady sikit. Bila dia berada di bawah, dia akan lebih steady. Jadi bila dia di bawah, dia akan dapat takung air yang lebih banyak. Dia akan dapat alirkan air tu lebih banyak. Okay? Dia akan dapat bantu orang lain lebih banyak. Boleh dapatkah tak? Boleh faham? Boleh ya? Right. Okay. Dan saya share sedikit yang saya langkau sikit boleh? Bisnes di musim PKP. Apa yang bisnes makanan rumusnya Encik Zainal? Ya? Yeah? Secara rumusnya. Rumus rumus. Saya tak payah sentuhan ni kan? Okey. Mungkin. Jadi saya buat rumusan mindset yang perlu ada semasa, kalau let's say ada yang ingin mencuburi bidang perniagaan tapi masa PKP ni macam mana mindset satu-satu tu yang perlu ada masa PKP. Okay, alright. Baik. Nota saya ada tu, boleh tengoklah walaupun sedikit. Alright. Musim PKP ni ramai orang tak dapat nak buat bisnes. Betul? Dia macam-macam masalah timbul. Okay, macam-macam masalah timbul. Saya dah bagi tu apa bisnes yang boleh buat. Okay, you tengoklah. Right. Jadi semasa PKP jangan fokus kepada masalah. Okay, jangan fokus kepada masalah. Sekarang you kena fokus kepada solution. Okay. You tak dapat buat bisnes ni, jangan mati di situ. Okay, jangan memikir aduh aku tak dapat jual katalah you bisnes barber lah, gunting rambut. Student Unimas, ramai nak gunting rambut kan.
oh tak boleh lah, aku tak dapat bisnes lah sekarang. Kenapa? Tak dibenarkan. Barber ni tak dibenarkan. Okay. Kalau dia asyik fikir di situ, habis lah. Sampai bila-bila dia tak akan dapat buat bisnes. Dia tak dapat survive. Banyak di luar sana company besar pun nak meringkuk. Sebab dia macam tak ready. Sedangkan dia kena tukar dia punya mindset. Daripada fokus dengan masalah, dia kena fikir solution dia. Apa yang terbaik? Contohnya, you biasa gunting rambut. Sekarang ni, you cari benda yang boleh jual. Contoh, hair trimmer. Ramai orang cari hair trimmer. Okay. Ataupun benda-benda yang berkaitan dengan kesihatan rambut. Itu boleh buat kan. Bisnes serum rambut, menumbuhkan rambut. Rambut saya pun dah nipis. Ni nak pakai serum. Okay, contoh. Ramai orang yang memerlukan sebegitu. Alright? Tapi kadang-kadang kita ni takut. Saya jual skincare dan makanan. Okay? Tapi jangan tercampur skincare dengan makanan ya. Hati-hati sikit. Nanti orang makan skincare tu. Susah. Alright. Banyak lagi. Kalau you rasa kaitan dengan bisnes gunting rambut tu tak menjadi, you rasa susah. Okay? You carilah bisnes lain. Bisnes makanan ke, jual kerepek ke apa. Kalau you tak ada produk, cari produk online. You kena sesuaikan. Kalau you biasa, contohnya dalam bisnes restoran contohnya, kedai makan. Sekarang kedai makan dah boleh buka saya tengok. Okay, katalah you takut juga. Pergi online lah jual makanan. Kan online dapat. COD ke, radius 10 km, okay dapat COD, ada charge. Okay. Kalau lebih, ada free COD, free of charge. Kalau jauh lagi, ada extra charge dan sebagainya. Kan? Gitu. Tapi, maksudnya sekarang, you cari solution. Maksudnya, satu jalan tertutup, okay, satu jalan tertutup, okay, ada banyak lagi jalan di belakang kita, di sekeliling kita yang terbuka. Boleh? Okey. Jadi saya rasa itu saja perkongsian daripada saya hari ini. Dan yalah, Nita kalau ada sebarang soalan yang mungkin saya boleh tolong tengokkan. Okey, boleh. Kita buka kepada sesi soal jawab lah kepada mereka yang peserta-peserta yang ingin menanyakan soalan, boleh terus pergi Mana kepada Encik Zainal. Boleh unmute mic anda dan boleh teruskan untuk tanya soalan. Okay. Ada soalan? Mudah-mudahan saya dapat jawab lah. Boleh. Saya tak mendalam di satu soalan. Macam mana nak kira gaji? Wah, ni dah mendalam ni. Mana tadi? Kira gaji. Really best sebab. Mana soalan? Dah nak tengok. Ada sebarang soalan? Ada saya tengok tadi. Macam mana nak kira gaji? Ada. Sekejap. Boleh tahu tak plan? Susah saya tengok ni. Semua laju sangat dia punya soalan tu. Kadang-kadang saya dapat tackle ataupun mungkin tak dapat tackle lah. Okey, tudung dengan. Okey. Saya pun jual skincare. Ui, ramai jual skincare. Okey, memang banyak cara jualan. Okey. Saya tak cerita marketing masa ni. Marketing asas bisnes tak cerita ni. Macam mana nak kira gaji dari sel saya. Oh, okey. Siapa tanya ni? Cik Kamila. Ni yang betul ke apa ni? Cik Kamila. Kamila, apa ni? Bisnes apa tadi? Dropship? Ataupun skincare? Okey, tak kisahlah. Apa bisnes lah? Stokis. Okey, stokis ni bisa besar ni. Okey, alright. Macam ni. Okey, dalam bisnes, okey. Tak kisahlah you founder ke, you stockist ke, you sekadar apa ni, dropship ke apa ke, gaji you kena dikira, ambil kira. Alright? Maksudnya sekarang ni, kalau you punya sel besar, insyaAllah you punya gaji besar juga kan. Kalau you sel kecil, tak ada sel, kecil lah juga you punya ni, you punya gaji kan. Jadi gaji ni terpulang kepada individu itu sendiri untuk menetapkan. Okay. Once you bayar gaji, KWSP kena kira juga kan.
Tapi you kena tengok betul lah. Sebagai usahawan, jangan tak ada gaji. Mesti ada gaji. Alright? Mesti ada gaji. Dia ni satu topik lain lah. Ni perkiraan dalam apa ni? Okey, Cik Lena, ada foundation seorang untuk tanya. Okey. Cik Amira bertanya, selain daripada mindset, apa lagi aspek yang dilihat dalam perniagaan? Okay. Selain mindset. Boleh tak saya share sedikit tentang kenapa orang tak beli barang kita, produk kita? Mungkin itu ada kaitan sedikit. Jadi saya masukkan sedikit. Okey. Kalau kita tengok selain daripada mindset, dan kunci-kunci, apa benda kunci-kunci yang berkaitan dengan kita punya kejayaan di dalam bisnes, Kalau kita tengok, kenapa orang tak beli produk kita? Banyak sebab lah. Saya gariskan sedikit di sini. Pertama sekali, orang tak nampak bisnes kita. Sebab itu orang tak beli. Yang kedua, orang tak nampak apa kita jual. Orang tak tahu pun apa produk kita. Ataupun mungkin produk kita memang tak sedap. Dalam gambar punyalah sedap. Cerita punyalah sedap. Rupa-rupanya tak sedap. Yang seterusnya, produk kita mungkin tak menarik. Servis kita mungkin tak menarik. Ataupun memang orang tu tak ada duit. Orang tak minat nak beli. Orang tak tahu apa kelebihan produk kita. Apa uniqueness produk kita. Apa manfaat produk kita. Orang tak tahu. Ataupun orang menyampah dengan produk kita. Sebab kita ni asyik nak jual saja, kan? Ataupun dia dah beli daripada orang lain. Sebab itu produk kita orang tak beli. Ini sebahagianlah saya cerita. Jadi sekarang ni, benda-benda ni semuanya kena bergantung kepada marketing. Salah satulah. Selain daripada mindset, benda kedua penting adalah marketing. Banyakkan gunakan cara ataupun kaedah soft sell. Jangan asyik nak menjual. Tapi you share dengan orang, you share dengan orang, biar bisnes you nampak, biar produk you nampak. Bila orang ada keyakinan, dia akan start tanya you punya produk. Itu lagi cantik. Jadi sekarang ni, konsep marketing adalah biar orang nampak bisnes dan produk ataupun servis kita. Jangan syok sendiri. Asyik nak menjual, siapa nak beli? Itu tips secara ni lah. Marketing kena steady. Boleh ramai student marketing sini, dia tahulah. Kan? Boleh? Ada lagi? Ada, 2 soalan lagi kalau ada. Mungkin kalau dalam soalan terakhir, yang ni soalan agak panjang sikit. Apakah badan-badan yang memberikan khidmat nasihat dalam usaha kepada peniaga yang baru ingin mula berniaga, dan adakah badan-badan yang boleh memberikan pinjaman kewangan sebagai modal untuk memulakan perniagaan, terutamanya kepada pelajar sepenuh masa? Maksudnya ada badan tak yang menawarkan khidmat nasihat ataupun yang menawarkan bantuan modal untuk pelajar memulakan perniagaan? Okey. Kalau khidmat nasihat saya boleh bagi, insyaAllah. Okey. Alright. Gini kalau kita tengok senario kita di Malaysia, even di Sarawak lah. Banyak sangat agensi keusahawanan yang ada. Kalau you tengok kan, banyak. Tapi bukan saya nak condemn, sebab kebajikan pun salah satu agensi keusahawanan sekarang. Kita dah diiktiraf dah. Dalam marketing pun, dalam jawatan kuasa marketing. Dan kita lihat, agensi ini dia banyak touch and go. Berhati-hatilah bila pergi ke agensi kerajaan. Bukan saya nak condemn dia orang, tidak. Tapi itu yang berlaku. Sebab bila you duduk di agensi kerajaan, mindset dia mindset kerajaan. Orang public sector. Dia bukan mindset usahawan. Jadi bila you nak minta nasihat dia akan menjurus kepada perkhidmatan yang ada yang kadang-kadang tak sesuai dengan realiti usahawan kita.
Kalau nak cari pun, carilah yang betul, agensi yang betul-betul pergi kepada usahawan. Kena carilah. Alright? Saya tak kata kebajikan ni yang paling steady tak. Mungkin ada agensi lain. Okay? Kalau you nak, salah satu yang saya boleh recommendkan, okay, saya rasa mungkin InScan, Institut Usahawan Negara, National Negara. Okay? Begitulah InScan, singkatan dia InScan. Itu boleh. Ataupun MDEC, dia ada. Tapi dia, kalau MDEC dia lebih fokus dengan online marketing. Okay? Dan musim PKP ni, online marketing adalah senjata yang paling utama. Alright? Okay, itu yang pertama. Sedikit sajalah. Dia banyak servis daripada agensi keusahawanan ni. Kalau di Sarawak ni MARA ada, PAMA ada, SCDC ada, Kementerian Keusahawanan ada, banyaklah. Federal, state semua ada. Alright. Okay, pinjaman, modal. Okay. Kenapa you sebut pinjaman dan modal? Saya saya tak ni. Okay, ada share tu. Dia punya website www.inscan.com.my. Okay. Kenapa saya tanya tadi, siapa yang tanya tadi tentang pinjaman dan modal? You dah start business ke belum? Yang bertanya tu. Cuba share sikit. Masa ada lagi kan? Boleh? Cuba siapa tanya tadi? Boleh. Belum. So saya nak tangkap dia punya tu. Ataupun saya just assume je lah, boleh? Saya assume je. Okay. Sebenarnya kalau kita nak mula bisnes, jangan sekali-kali buat pinjaman. Itu nasihat saya lah. Sebab kita takut nanti buat pinjaman, jadi kita punya yuran kebodohan. Susah. Okay. Biarlah kita bisnes kecil-kecil dulu. Okay. Bisnes apa yang ada di tangan. Okay. Kita tahu buat biskut. Buat biskut sikit, jual. Start jual. Okay. Ataupun kita ambil pre-order. Ada yang buat pre-order, start daripada RM200. Dia tak ada keluarkan modal pun. RM200 orang bayar, daripada situ dia buat biskut. Daripada biskut 200 itu mencecah jutaan ringgit setahun. Situ dia bermula. Okay. Kalau boleh, jangan buat pinjaman terutama personal loan. Bahaya. Ataupun you pergi kepada Along. Oi, jangan sekali-kali. Alright. Kalau bisnes you dah besar, okay, account steady, bolehlah pinjam dengan bank. Bank rakyat ada, bank pertanian ada, tekun ada, even SCDC pun ada. Tapi yalah, tengoklah keperluan. Tapi kalau you nak start bisnes, jangan buat pinjaman. Takut nanti bertemu pinjaman, you akan stuck dengan pinjaman, dengan hutang, bebanan hutang bukan buat bisnes. Okay? Boleh? Boleh? Okay? Boleh. Itu saja. Ada lagi masa? Okay. Itu saja. Mungkin saya boleh kalau tak ada untuk sesi ni. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua peserta. Jangan tunggu lagi, tuan-tuan, puan-puan, siapa yang belum buat bisnes tu, bertindaklah cepat. Okay, semoga anda jadi kaya dan berjaya. Dan okay, saya mohon tuan-tuan, puan-puan like saya punya Facebook, Zainal Taram, ada dalam tu. Okay, ZPS Business Coach, dan saya punya handphone ada, email pun ada. Tapi kalau you WhatsApp dekat handphone saya, agak susah sikit nak melayan lah. Dengan usahawan sekarang saya ada lebih kurang 1,000 lebih yang tengah dibimbing sekarang, mungkin tak ada masa lah nak bagi feedback dekat seorang-seorang. Tapi follow lah, insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan akan berjaya, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Dimas. Terima kasih Encik Zainal atas perkongsian tadi, dan diminta untuk semua peserta untuk buka video anda sebab ada sesi fotografi sebentar je. Jadi jangan malu tunjukkan muka anda. Terima kasih untuk Encik Zainal kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Dan diharap
segala pertanyaan daripada peserta telah dijawab dan peserta puas hati dengan jawapan yang telah diberikan oleh Encik Zainal. Bagi menutup sesi perkongsian kali ini, saya mewakili SMART dan Perfect ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Zainal kerana sudi memberikan perkongsian yang sungguh bermanfaat ini. Dan saya serahkan kepada Melvin. Okey, terima kasih Wanita. Okey, untuk ni semua buka video anda sebentar untuk kita ambil gambar, screenshot. Okey, semua dah ready? Oh my God. Okey. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi sekali. Terakhir. 1, 2, 3. Okey, terima kasih kepada semua para peserta dan juga kepada speaker kita Encik Zainal, dan terima kasih juga kepada penonton kita di FB Live. Sudah dapat tengok tadi kita punya Dekan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan juga bersama dengan kita di FB Live, dan juga terima kasih di atas kesempatan ini diberikan kepada Encik Zainal kerana sudi berkongsi kepada kita sedikit basic mindset usahawan berjaya, dan juga terima kasih kepada kita punya pensyarah Dr. Azira, kita ada di sini, lepas itu Madam Jennifer, dan juga kepada semua para peserta dari Unimas dan juga dari universiti-universiti lain. Untuk sesi kali ini akan ditutup di sini, dan terima kasih kami ucapkan. Untuk kehadiran anda boleh tinggalkan metric number anda di bahagian ruang chat room ataupun nanti kita akan kembali di bahagian grup WhatsApp. Dan selepas itu untuk mereka yang bukan dari Unimas juga tinggalkan nama anda, fakulti dan juga institusi anda di ruangan chat room juga. Terima kasih sekali lagi, dan jangan left grup WhatsApp kerana kita ada feedback form untuk distribute sebentar saja nanti. Okay, terima kasih dan salam sejahtera. Bye, thank you. Thank you guys. Terima kasih. Terima kasih. See you in another slot. We have another slot this afternoon. Thank you Dr. Azira. Thank you Madam Jennifer. Thank you Kenny. Thank you Perfect. Thank you Jacqueline. Thank you Jennifer. Thank you Catherine. Thank you Azhar. Kita jumpa di WhatsApp group, jangan seleb. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita kembali ke QR dekat grup WhatsApp. Yeah, you just ask for the metric number lah. Make sure you jot down all the metric number. Okay.